Pengenalan. Konsep-konsep pengurusan sebenarnya telah bermula sejak zaman purba lagi, seperti zaman Mesir kuno, zaman Jahiliyah dan sebagainya. Konsep pengurusan Islam adalah lengkap dan sistematik, di mana ia berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip pengurusan yang jelas, penyusunan dan perancangan pengurusan yang teratur, pengawasan yang menyeluruh dan terperinci, dan motivasi yang mempunyai asas yang kukuh untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak semata-mata kehendaan dan keduniaannya sahaja. Konsep pengurusan barat lahir kerana wujudnya falsafah ekonomi rasional, yang mana ia bergantung kepada kemampuan akal semata-mata. Pengenalan konsep pengurusan Islam. Dalam konteks Islam, peranan dan kepentingan pengurusan mempunyai pertalian yang amat rapat, dan setiap aktiviti keagamaan Islam itu sendiri, sama ada dari segi sudut ibadat seperti yang terdapat dalam pergerakan, peraturan, solat, puasa, zakat dan juga haji. Dalam piagam ini, perhubungan antara anggota masyarakat telah diatur dengan sebaiknya, di mana ia telah memenuhi keperluan, tuntutan dan prinsip-prinsip keagamaan Islam sepenuhnya. Konsep pengurusan Islam adalah satu sistem yang sistematik dan patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip pengurusannya jelas, penyusunan dan perancangan pengurusan yang teratur, pengawasan yang menyeluruh dan terperinci, dan motivasi yang mempunyai asas yang kukuh untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi pengurusan barat. Pilget and Leonard. Pengurusan merupakan suatu proses di mana kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan mengambil sumber manusia serta membimbing dan memberi motivasi kepada usaha-usaha mereka ke arah pencapaian objektif organisasi. Yang kedua, Bond and Kern. Pengurusan ialah usaha-usaha pencapaian objektif organisasi melalui dan sumber teknikal dengan cara yang paling efektif. Nombor 3, Jerman dan McDaniel. Pengurusan sebagai suatu proses mengkoordinasi sumber manusia dengan sumber-sumber lain dalam sesebuah organisasi bagi mencapai tujuan dan matlamat tersebut. Nombor 4, Wagner and Hollenbeck. Pengurusan ialah satu proses perancangan, pelaksanaan, pengaruh dan kawalan perlakuan organisasi. Persamaan dan prinsip pengurusan Islam. Al-Ubudiyah. Ubudiyah merupakan prinsip organisasi yang berkaitan dengan matlamat dan fungsi utama manusia sebagai hamba Allah. Ubudiyah ini merujuk pada sifat pengabdian diri seorang insan dengan seterusnya hanya kepada Allah. Oleh itu, seluruh kegiatan seorang individu dan juga seluruh kegiatan yang di dalam organisasi telah diikat dengan pengabdian diri kepada Allah. Islam mempunyai konsep dan pengertian yang jelas tentang hubungan sesama manusia dengan Allah sebagai pencipta alam seluruhnya. Pandangan Islam tentang ketuhanan berasaskan konsep ibadat kepada Allah yang memusatkan peranannya kepada keimanan yang mutlak kepada Allah. Ia membawa maksud patuh pada suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Beriman dengan keesaan Allah merupakan landasan keabdian seorang Islam terhadap Tuhannya. Firman Allah, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dia Tuhan yang Esa, sebab itu takutlah kamu kepadaku. Allah memiliki apa-apa yang di langit dan di bumi, dan kepadanya kamu patuh selama-lamanya. Adakah kamu takut kepada orang lain, kepada yang lain daripada Allah? Kedua, Al-Shura merupakan satu prinsip pengurusan Islam yang kedua. Kepentingan ditegaskan dengan jelas dan nyata di dalam Al-Quran, kemudian dikukuhkan lagi oleh sunnah Rasulullah SAW serta amalan para sahabat. Al-Shura bermaksud muzakarah atau musyawarah, juga merupakan unsur yang dianggap penting dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, Al-Hurriyah. Al-Hurriyah bermaksud kebebasan. Kebebasan menjadi salah satu prinsip pengurusan Islam. Prinsip ini bertitik tolak daripada hakikat pengiktirafan Islam, menentang barang bentuk perhambaan tanpa sebarang alasan kecuali perhambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Musawwah atau persamaan adalah prinsip-prinsip pengurusan Islam dalam Islam. Prinsip ini berkaitan dengan hakikat bahawa manusia berasal daripada keturunan yang satu, iaitu berasal daripada Nabi Adam Nabi Adam AS. Perkara-perkara ini yang membezakan setiap manusia dengan manusia yang lain ialah amalan
tanggungjawab dan ketakwaan. Perbezaan konsep pengurusan Islam dan Barat. Perbezaan pertama antara konsep pengurusan Islam dan Barat ialah pengurusan Islam terikat dengan hukum akal agama apabila membuat keputusan seperti halal, haram, sunat, urus dan sebagainya. Kerana sebagai umat Islam yang bertakwa, mereka harus tahu hukum agama untuk mengelak berlakunya perkara yang haram dan sia-sia. Manakala pengurusan Barat tiada kaitan dengan hukum hakam agama dalam amalan pengurusan, perancangan pelaksanaan dan proses membuat keputusan. Keputusan yang dibuat oleh pengurusan Barat tidak mementingkan keagamaan, akan tetapi mengikut kata sepakat pengurusannya. Perbezaan yang kedua-dua ialah metodologi dan pemikiran pengurusan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah selain daripada sumber-sumber ijtihad, ijma' dan lain-lain. Pengurusan Islam berlandaskan agama dahulu sebelum melakukan apa-apa keputusan. Selain itu, metodologi dan pemikiran pengurusan Barat berdasarkan kepada rasionalisme dan lagi saintifik manusia. Pengurusan umat Islam dan Barat dalam menangani nilai ekonomi dan rasuah. Pengenangan rasuah dalam Islam tidak memiliki makna yang tunggal. Ia difahami melalui banyak maksud, pengertian dan istilah dalam Islam sebagaimana yang akan dijelaskan berikut. Dalam ensiklopedia hukum Islam, korupsi bererti perbuatan atau tindakan menyebabkan dalam beberapa waktu dan sebagainya demi kepentingan peribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Yang itu yang mengambil barang sesuatu lalu memasukkan dengan sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang menurut Al-Syahwal Rawisul memiliki makna besar wahyu setiap harta yang bersumber dari harta seperti rasuah, riba, mencuri, penggelapan, ATM, harta awam, meragut dan merompak. Rasuah atau korupsi adalah syarakah pencurian, gazab, penggunaan hak orang lain tanpa izin, gulu, penyelundupan harta negara dalam kalimah, rasuah suapan, khianat dan perampasan. Dan pencegahan rasuah melalui pengurusan Barat. Langkah pertama untuk membentuk kecuali rasuah adalah melalui peranan pihak kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang lebih tegas dalam merapatkan dan kedudukan dalam melaksanakan tugas. Anggota yang bertanggung jawab perlu turun padam dan bertindak bersama seperti gaduh dosa pengurusan agama yang dilakukan dengan rasuah. Tindakan yang lebih tegas ini perlu dilakukan secara berterusan, bukan setakat hangat-hangat tahi ayam saja. Siasatan terhadap golongan pekerja tanpa mengira kedudukan atau pangkat oleh pihak bertanggungjawab sangat penting untuk membentuk kerja rasuah di setiap negara. Pihak kerajaan harus menetapkan 10 kali ganda jumlah yang diterima diberi dan hukuman penjara selama 10 tahun dan ke atas. Yang seterusnya, pengenalan pencegahan rasuah melalui Islam. Sebagai pengenalan, perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu rasya yang bermaksud tali yang diikat pada timba bagi mengambil air daripada perigi. Jika dikaitkan dengan perbuatan rasuah, ia bermaksud cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencapai matlamatnya, iaitu mendapatkan air. Rasuah juga digambarkan melakukan perbuatan mengambil atau memberi sesuatu harta atau hukuman secara tidak hak atau batil. Dalam Al-Quran sendiri telah jelaskan melarang umat Islam daripada mengambil atau menerima sesuatu secara batil. Cadangan penyelesaian bagi menurut Islam menandakan konsep muamadah, muqabah, muhasabah, muqaabah dan mujahadah dalam diri individu. Beberapa konsep yang terdapat untuk menghindari diri daripada perbuatan itu. Yang pertama ialah konsep muahadah, iaitu mengingati perjanjian dengan Allah. Yang kedua, konsep muraqabah, iaitu selalu diawasi dan disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah konsep muhasabah, iaitu tahu kemampuan yang ada pada dirinya, tahu posisi dan
pribadinya dalam berinteraksi dalam persekitarannya. Yang keempat, konsep muaqabah iaitu memberi hukuman terhadap diri sendiri. Dan yang kelima, konsep mujahadah iaitu bersungguh-sungguh dalam kehidupan, optimis dalam bekerja dan juga berjuang. Rumusan. Secara konklusinya, persamaan dan perbezaan di antara pengurusan Islam dan pengurusan kewangan Islam dan Barat dalam menangani plan ekonomi dan rasuah mempunyai matlamat yang sama dengan menggunakan cara yang berbeza. Sistem pengurusan Islam telah lengkap dan sistematik, manakala sistem pengurusan Barat ialah mementingkan bagaimana sesuatu organisasi boleh mencapai sasarannya. Terima kasih.